Jom kita belajar. Hai, kita jumpa lagi hari ini dengan topik baru iaitu ekosistem. Okey, apa maksud ekosistem? Okey, ekosistem ialah satu interaksi antara benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, dan ada berbagai contoh ekosistem yang terdapat dalam muka bumi ni. Antaranya ialah ekosistem hutan, akuatik dan ekosistem gurun. Okey, di belakang kita sekarang ni kita ada ekosistem hutan. Okey, di Malaysia ini terdapat hutan khatulistiwa. Apa yang dimaksudkan ataupun apa yang membezakan hutan khatulistiwa dengan hutan-hutan lain? Okay, hutan khatulistiwa ini berbeza kerana apabila kita tengok hutan khatulistiwa, pokok-pokoknya jarang menggugurkan daun dan kita sentiasa nampak pokok itu berdaun. Okay, dan membuatkan satu hutan khatulistiwa itu sentiasa kelihatan malar hijau. Okey, dan kita nak tengok dalam setiap ekosistem ni terdapat pengeluar dan pengguna. Apa itu pengeluar dan pengguna? Jom kita kenali apakah itu pengeluar dan pengguna. Pengeluar. Pengeluar ialah organisma yang boleh membuat makanan sendiri. Contoh, tumbuhan hijau, pokok bunga dan pokok buah. Pengguna pula ialah organisma yang memakan pengeluar dan memakan organisma lain. Seperti pengguna primer yang terdiri pada haiwan herbivor, lembu, belalang dan kambing. Seterusnya, pengguna sekunder yang terdiri pada haiwan karnivor yang memakan organisma lain seperti singa, harimau dan ikan cerung, dan haiwan omnivor yang memakan tumbuhan dan organisma lain. Pengurai pula ialah organisma yang menguraikan haiwan dan tumbuhan mati kepada bahan yang lebih ringkas atau nutrien. Hubungan ini dikenali sebagai saprofitisma. Semua dah tahu kan maksud pengeluar dan pengguna? So, apa yang kita dapat pada pengeluar dan pengguna ni? Apabila ada pengeluar dan pengguna, maka wujudlah satu rantaian, iaitu rantai makanan. Okey, apa itu rantai makanan? Jom kita tengok apa itu rantai makanan. Rantai makanan. Rantai makanan ialah interaksi antara haiwan dengan tumbuhan dan haiwan dengan haiwan untuk membentuk hubungan makanan. Siratan makanan pula terdiri daripada beberapa rantai makanan. Itulah maksud siratan makanan dan rantai makanan. Okey, apabila wujudnya satu rantai makanan, bila digabungkan dengan beberapa rantai makanan, ia akan wujudlah siratan makanan. Okey, apabila ekosistem ni seimbang dengan rantai makanan dan siratan makanannya, wujudlah satu keseimbangan ekosistem. Dan ini kita panggil kitar nutrien. Kitar nutrien dalam ekosistem. Maksud kitar nutrien ialah nutrien diperoleh dari ekosistem yang seimbang dan digunakan oleh benda hidup, kemudian nutrien dikembalikan ke persekitaran untuk digunakan semula. Peranan air pula ialah air diserap oleh akar tumbuhan dari tanah dan dibebaskan ke atmosfera melalui transpirasi, seperti yang terdapat dalam kitar air. Haiwan pula menjalankan respirasi, penyatinjaan dan perkumuhan melalui perpeluhan dan urinasi. Kitar karbon dan kitar oksigen. Terdapat beberapa peranan tumbuhan dan haiwan di dalam kitar karbon dan kitar oksigen. Yang pertama, tumbuhan dan haiwan melakukan respirasi yang menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Seterusnya, tumbuhan dan haiwan yang telah mati diuraikan oleh bakteria dan kulat di dalam tanah menggunakan oksigen lalu membebaskan karbon dioksida. Tumbuhan hijau mengekalkan kandungan karbon dioksida dan oksigen melalui fotosintesis. Jika ada kitar air dan kitar oksigen, ekosistem kita ni akan seimbang. Tetapi ada masalah apabila ada pengguna yang tidak reti menggunakan alam sekitar ni dengan baik. Seperti berlakulah penerbangan kayu balak secara haram, penggunaan air secara berlebihan. Ini antaranya kita ni lah sendiri. Dan kamu sendiri pun mesti ada lakukan kan, pembaziran air.
Dan yang seterusnya, pembakaran bahan api fosil yang berleluasa daripada asap kenderaan dan juga bahan api. Okey, macam mana kita nak cegah ataupun kita nak kawal supaya dapat teruskan atau kita kekalkan keseimbangan ekosistem ni? Ada beberapa langkah yang kita boleh ambil. Okey, seperti ini. Seterusnya, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kitar nutrien. Terdapat beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Antaranya ialah mewujudkan sistem pertanian yang terancang. Seterusnya, menggunakan kenderaan awam, menyimpan air hujan untuk kegunaan harian, menanam semula pokok-pokok dan yang terakhir sekali, memperketatkan undang-undang. Okey, sampai situ saja ni nak belajar tentang ekosistem. Kita akan teruskan lagi ekosistem di dalam pelajaran seterusnya. Bye!